Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Puan Nurul Ain binti Alizuddin selaku tenaga pengajar bagi kursus Wacana Akademik Bahasa Melayu BMW 3032. Nama saya Muhammad Hanif Aiman bin Abdul Halim dari Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan, memegang kad matrik bernombor D201910895555. Baiklah, pada hari ini saya akan mengupas satu isu yang sedang hangat diperkatakan dan diperdebatkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia, iaitu isu mengenai kes pemandu mabuk. Bertitik tolak daripada itu, isu tersebut saya akan fokuskan kepada satu topik yang sangat signifikan untuk dibahaskan, iaitu langkah-langkah menangani peningkatan kes pemandu mabuk di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, sejak kebelakangan ini, negara kita sering dikejutkan dengan berita-berita mengenai peningkatan kes pemandu mabuk yang mengakibatkan kemalangan jalan raya. Oleh hal yang demikian, semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan bangsa telah menunjukkan rasa risau dan bimbang terhadap perkara tersebut kerana ianya diyakini dapat memberi ancaman terhadap nyawa dan keselamatan mereka. Sebagai analoginya, pada tahun ini sahaja terdapat banyak berita yang telah terpampang di dada-dada akhbar sama ada media cetak ataupun elektronik. Sebagai contoh, di dalam gambar rajah berikut, terdapat banyak berita yang dikeluarkan oleh berita harian online. Antaranya adalah yang bertarikh 3 Mei 2020 pada hari Ahad, ajal ketika bertugas, anggota polis maut dirempuh pemandu mabuk dalam sekatan jalan raya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa perkara itu sangat serius dan perlu ditangani dalam keadaan segera, serta pihak kerajaan perlu mengambil langkah yang efisien dan pragmatik untuk menangani masalah tersebut daripada berulang kembali serta semakin meningkat sehingga ke penghujung tahun 2020. Seterusnya, fakta yang menunjukkan bahawa kes pemandu mabuk ini terus meningkat pada tahun ini ialah pada bulan Jun yang lalu, pihak polis telah mendedahkan statistik terkini mengenai kes pemandu mabuk. Untuk 5 bulan pertama sahaja, iaitu Januari hingga Mei tahun ini, terdapat 21 kes pemandu mabuk dengan 8 kematian. Berbanding tahun lalu, jumlah kes pemandu mabuk hanyalah 23 kes. Ini merupakan statistik yang membimbangkan kerana kita masih berada dalam pertengahan 2020. Namun jumlah kes pemandu mabuk untuk tahun ini hampir sama dengan tahun lepas. Baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan indikator saya yang utama, iaitu langkah-langkah untuk menangani peningkatan kes pemandu mabuk di Malaysia. Langkah utama yang perlu dilaksanakan ialah pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang yang jalan raya yang lebih tegas. Menurut undang-undang yang sedia ada sebelum ini, jika seseorang didapati memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah, dia mungkin dikenakan tindakan di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan, di mana hukuman penjara tidak melebihi dari 12 bulan atau denda tidak lebih dari RM6,000. Manakala bagi pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian pula, pesalah boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 dan penjara 10 tahun bawah Seksyen 44 Akta yang sama. Walau bagaimanapun, pihak Kementerian Pengangkutan menerusi menterinya, Datuk Seri Engineer Dr. Wee Ka Siong, telah mengumumkan satu perbahasan di Parlimen di mana denda dan juga hukuman penjara akan dinaikkan kepada 20 tahun dan denda RM150,000 terhadap pesalah-pesalah yang didapati memandu dalam keadaan mabuk. Di samping itu, langkah kedua yang boleh diambil untuk menangani peningkatan kes pemandu mabuk di Malaysia ialah pihak berkuasa tempatan perlu melaksanakan dasar kawalan alkohol yang lebih ketat. Hal ini dikatakan demikian kerana waktu penjualan alkohol di kedai, bar dan restoran sekarang adalah tiada had batasan waktu dan boleh dibeli pada bila-bila masa sahaja. Oleh hal yang demikian, waktu penjualan alkohol di kedai, bar dan restoran ini perlulah dikurangkan. Sebagai contoh, sebarang penjualan minuman beralkohol sebelum 5 petang dan selepas 11 malam haruslah dilarang. Hal ini merupakan satu kaedah untuk mengurangkan pengambilan alkohol secara berlebihan, sekaligus dapat mengurangkan lagi peningkatan kes pemandu mabuk di Malaysia.
Selain itu, langkah lain yang boleh diambil juga ialah restoran dan bar perlu menghalang setiap pelanggan yang mabuk daripada memandu serta menempah pemandu khas untuk menghantar mereka pulang. Rentetan daripada itu, hal ini akan memberikan hasil yang positif terhadap pengurangan kes pemandu mabuk di Malaysia, di mana adanya sifat tanggungjawab pemilik restoran dan bar untuk menghalang pelanggan-pelanggan mereka yang mabuk daripada memandu. Seterusnya, setelah menghalang mereka daripada memandu, pemilik restoran dan bar ini bolehlah menempah pemandu khas untuk menghantar mereka pulang ke rumah, seperti menggunakan perkhidmatan e-hailing, Grab dan sebagainya. Kesimpulannya, langkah-langkah yang telah saya nyatakan tadi perlulah diambil serius oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk menangani peningkatan kes pemandu mabuk di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Ain di atas ilmu dan juga bimbingan yang diberikan sepanjang proses pengajaran dalam kursus Syahadat Akademik Bahasa Melayu ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.